Hari ini kita bergerak ke kawasan PT Gasi, Tanaman Timun, dekat PT Gasi Cairo Bos di area Hulu Langat. Naik view. Oke, gerak. Oke, gerak. Oke, pelatih turun dari pas menuju ke tempat mitigasi. Dekat kampung Panglima Garang. Ya. Oke, ini adalah kawasan mitigasi Abang Cairo Bos kita yang sebagai inspirasi lah kepada pelatih-pelatih di Perhebat ini. Oke, sebelum tu gambar lo. WhatsApp mail. Oke. Gambar tengok sini. Tengok sini gambar. Bunga ni keluar dalam berapa minggu? 2 minggu lebih lah, dekat 2 minggu tu dah start. Oke, kita berada di mitigasi Timun. Drip. Jadi kita nak kena masuk dalam Sorry nak cabut. Saya cakap tak payah. Bagi Basila. Pasal dia bila dia jangan berendam lebih 2 hari habis terus. Nasib baik dia sehari je. Banjir sini. Itu pipe ni nampak tak pipe sabas ni? Dia buang air lepas tu hujan lebat. Nampak tak? Nanti ada lubang dia orang cuci air. Tadi tu keluar lepas tu hujan lebat. Lepas daripada polybag ni naik tu. Tenggelam. Jadi yang masuk kasut air dia naik cantik balik tu yang senyum lah. Harga pun okey kan. Macam ni boleh keluar 1 tan sehari pun dah boleh cover lah. Kalau RM2. Tapi kalau kita tukar kepada gantung atau para, dia cuma dapat 4,000 polybag. Pakai bantal pun dalam 5,000 polybag. 7,000. Ini 7,000 lah. Berapa orang kerja mak? Dua orang je sini. Lepas tu 3 orang tapi seorang hantar kebun lagi satu. Sana. Oh, ada lagi. Bukan. Ada satu yang bersihkan sana. Oh, yang tadi. Nak cepat. Tak bila lagi kan Timun dengan Rock Melon sana baru habis. Satu hari dia cakap bulan berapa. Tiba-tiba nak datang lawas. Apa atas sana mitigasi polybag. So nama mitigasi ni lebih macam ni lah. Paip tu semua kita kategori mitigasi lah. Kita racun dia dah mati. Yang boleh pokok yang cepat 3 bulan. Timun 1 bulan dia kata boleh petik dah. 3 bulan dah boleh lah naik kan. Semua dah naik. Ini 7,000 polybag. Dia kata tadi ini atas polybag dekat tanah kan. So polybag ni dia dapat 7,000 polybag. Kalau di atas para dia kata dapat 5,000 polybag. So dia sikit kat situ. Okay, ni pun cikgu kami. So dia sikit. Kalau macam ni kelebihan banyak polybag. So banyak polybag kita tengok kalau satu polybag dapat 5 kg. Kalau tak tak mau naik. Lagi banyak kuantiti kita lagi banyak lah kita punya sale kan. Iyalah. Untuk maklumat ni adalah owner. Berapa ribu ni lah? Panglima Garang. Ni semua sekali berapa? Ni bawah tu. Berapa ekar? 2 ekar. Tujuh ribu polybag. Maknanya 1 ekar boleh masuk 3,500. Biasanya macam ni kita tak buang lagi. Tapi pasal kena banjir. Daun bawah ni. Daun lagi tua. Jadi kuning. Jadi bila kuning kita buang dulu. Daun bawah atas ni dah cantik. Sebab kita dah kawal dengan racun. Ni jarak dia 1,5 kaki. 1,5 kaki. Yang ni 4 kaki. 5 kaki. Ini support semua ni mas? Ini untuk belakangnya. Kita ada 5 plot.
Dua tangki, satu pump, satu plot. Kita ada 5 plot lah. Kita buat 1,500, 1,500. Satu plot 1,500. Mungkin datang lagi, kalau datang lagi 2-3 kali, dah tukar para lagi. Sebab saya nak mengelakkan banjir. Ni kalau macam ni berapa bulan nak petik? Tak, tanam ni lagi 2 minggu ni dah petik. Ni umur dia 2 minggu. Lagi 2 minggu dah petik. Biasa macam tu. Sebulan lebih. Dia tanam timur ni tanam sebulan, petik sebulan. Itu bestnya. Nanti yang seorang budak sini bawa ke sana lah. Bawa ke sana kita bersihkan kebun nak cepat. Nak tanam balik. Ini habis 2 minggu ni dah tuai buat lah. Dah tuai sebulan. Okey, jom kita tengok sistem saluran baja. Okey, baik. Baik. Berapa tahun sudah kerja sini? Kerja. 3 tahun sudah. Berapa orang? Berapa orang Bangladesh? Tak, berapa orang ini sebelum sini? Sini saya baru. 2 orang kah? Seorang kah? Untuk usaha ini kebun, berapa orang? Berapa orang? 2 orang ah. Okey, bagus. Mau bagi makan cukup ah. Okey, ini sistem untuk mitigasi pembajaan. Tapi kalau kita buat tak adalah sampai bulan-bulan. Yalah, takut dia tak ni pula kan. Tapi boleh. Boleh. Lagi tu kacau je. Lagi dia pasti kacau je. Kalau kita nak tambah lagi kena tambah air balik Tambah kat sini. Mana? Maksudnya? Tambah kat sini. Ke biar habis dulu. Habis dulu. Dia habiskan. Habis dulu. Habiskan dulu baru Baru buat. bancur lain. Baru bancur Sebab lain. kita dah bancur tadi ikut Ikut sukatan. ikut sukatan. Okey. Bocor. Okey, ni untuk bancur baja. Ini baja B dan ni A ya. Dia untuk dikasih timun ni dia pakai ni ya. Dekat kebun Abang Kero Pos. Dekat sana ada satu lagi sistem. Dia mungkin bagi 2 lah. Ini untuk dia bagi 2 lah. Di pecahan 7,000 tu mungkin 3,500. Sistem sini yang support. Ada polybag lah. Ikutlah. Agak-agak semusim untuk satu polybag dia boleh 5 kg. Bos Kero bersama dengan pelatih daripada Hebat. Pelatih ni semua sahabat-sahabat skot saya, iaitu seangkatan dalam ATM yang bersara. Okey. Dekat sini kita buat lawatan sambil belajar lah. Okey, balik nanti kita rumuskan dan buat laporan apa yang kita melawat tadi ya, apa yang kita tengok kat sini dan kita rumuskan balik. Alright, kita pergi ke tempat Abang Kiro, apa yang dia rumuskan kepada pelatih-pelatih. Itu yang problem ni bila dia buat ni. Dulu ni polybag gantung, bila dia buat paip itu yang roboh semua. Jadi saya buat bawah je. Kalau ni saya nak buat para balik. Saya tak banyak, seorang ni saya alih ke tempat yang bersihkan. Lain lah. Dia nak biasa dulu dia sepatu yang saya cakap yang minggu lepas kalau datang tu memang pergi sana, ada rock melon. Orang je cukup aja. Yang sana tu 5 ekar. Jadi nak bersihkan tu lambat sikit. Jadi yang sini kerja kurang, pokok kecil ni memang kerja tak banyak. Jadi hantarlah seorang ke sana. Bang nak tanya, kat sini 7,000 polybag kan? Untuk sistem baja ni, dia buat 2 ni, abang pecahkan bagi 2 Tak, bukan bagi 2. Bagi 5. Bagi 5? 5 plot. 5 plot? Dia tak boleh banyak. Pump 2 HP ni biasanya kalau kita guna netafim ni kita boleh buat 1,500 polybag. Baru dia boleh cover. Kalau lebih tak boleh. Oh, dia bagi 2 lah. 7,500 tu saya buat bagi 5 lah. Jadi satu tempat tu 1,500. Patutlah dekat dia punya sistem ada 2 mesin. 2 mesin kan?
tak, 2 tangki 1 pam. Ha. 2 tangki 1 pam. Jadi 5 pam semua ni. 10 tangki. Baru boleh cover air. Kalau musim panas, kalau tak baik buat macam ni tak cukup. Oh. Sebab kita nak isi air pun bukannya sekejap. Kawan kan, dia punya licin tu macam mana? Biasanya kita kalau bawah ni kita tak ada kira licin. Susah nak buat. Jadi kita kena pandai. Kita biasanya kalau musim hujan ni kita tembak 3 kali je. Kalau musim panas 6 kali. Kadang-kadang tak cukup pun. Pokok besar 8 kali. Kita tengok tu je. Masa pokok kecil 2 kali je. Pagi sekali, petang sekali cukup. Kalau kita lebih dia akan menitik. Kadang Kerja bila? Pokok macam ni masa bila? Pagi ke petang sesuai? Pagi kena ada wajib pagi pukul 8. Baja pukul 10. Pagi 8 dengan 10 masih makan baja. Baja Lepas lah. tu pukul 12 air kosong. Tapi kalau macam musim panas ni kita tak bagi air kosong. Musim hujan. Kejap lagi hujan lepas ni kan bertakung air. Lepas tu nanti pukul 4. Pukul 4 kita bagi baja balik. Pasal pagi dengan petang Dia makan. satu hari 2 kali lah bagi baja. 4 kali. 4 kali. Pokok besar, pokok kecil ni 3 kali je. 3 kali. Saya bagi 8, 10 dengan pukul 3. Nisbah yang sama. Nisbah yang sama. Pasal tengah hari panas tau. Petang tu dia dah tak panas sangat. Jadi kita bagi pukul 3 tu dia akan Besar bang, 4 kali ya. kalau dah besar kadang-kadang 6 kali. Pukul 10. Tapi baja wajib 4 kali pokok besar. Tengah hari kalau macam panas, pukul 12 dengan pukul 2 air kosong. Tak boleh bagi baja. Pasal dia tak makan. Tapi pasal panas kita kena bagi juga air kosong. Kalau tak dia layu. Pokok pun ada puasa kan? Ada puasa? Pokok timun tak ada puasa. Pokok rock melon ada puasa. Sekejap tunggu, pukul 8 baja dah makan, pukul 10 dia makan lagi. Okey. Pokok makan daripada pukul 7 sampai pukul 10.30. Pagi. Lepas tu dia tak makan, dia ambil air je. Okey, ada rest Sampai pukul 4. Pukul 4 dia makan balik. Oh, jadi baja 2 kali lah. Baja 8, 10 baja. Lepas tu 3, 5 biasa kita bagi baja. Lepas 10 macam kata ni pukul 8, lepas tu saya pukul 10 buat lagi. Buat lagi sekali. Tapi jangan banyak-banyak. Pokok kecil ni kita drip. Oh, dia Pasal time makan akar dia. dekat atas je. Kalau kita drip banyak rugi dia turun. Time makan dia. Saya biasanya saya ukur lah ni. Pakai netafim tak susah, kita tak payah ukur. 1 minit 33 ml. Dia nanti dia auto. Jadi kita buat, saya biasa buat 3 minit. 3 minit ni 100 ml cukup kalau pagi. Lepas tu pukul 10 tu 3 minit lagi. Baja pun buka situ Tapi je. bila air kosong saya buat lebih. Dia just buka tu je. Air kosong saya tak buat sampai menitik. Saya buat pengiraan. Kalau 33 ml, kalau 5 minit 150 tak cukup. Saya buat 7 minit. Sebab kita guna netafim kita boleh kira. Sebab satu netafim ni 1 minit 33 ml. Semua sama. Dia lepaskan semua sama. Saya buat itu, dia gantung yang gantung tu. Dia tengok yang polybag yang paling tepi sekali, yang hujung. Menitik satu dia terus padam. Dia dalam 3 minit setengah dah. 1,200. Pakai bukan netafim pakai apa tu kan? Apa tu? Draper. Dripper biasa kan? 1 mm tu yang kecil kan? Sama Sama yang dekat baja tadi apa? Sama yang sana kan? Yang ini dia lambat sikit. Kalau yang itu kalau kat sini saya pakai tu dulu 1.5 minit je saya dah stop. Dulu sebelum ni dia pakai yang hitam ni. Netapin tu. Pakai yang putih pula. Susah sikit. Dia pakai yang putih. Itu lagi dia punya lubang besar. Itu 1 minit saya ingat 130 ml. Saya pernah kira lah. Kebun saya pun ada yang pakai tu. Yang satu kebun tu 1 minit 130 ml. Yang ni baru 33 ml. Tanya, untuk mitigasi ni dia guna elektrik kan? Betul. Kalau misalnya elektrik tak ada, option apa? Tak boleh buat apa. Memang kena call. Kena call untuk on. So, sinilah rekod sini selama 10 tahun ni elektrik tak ada 1 jam je. Air yang bahaya. Kalau Air dapat 3 hari mati. kalau dapat masalah Buang macam tu pokok. kena call. Itu sebab saya buat tong banyak. Kalau pergi kebun orang lain, dia orang punya tong 2 je. Bila saya buatkan kebun orang, bila saya buat
quotation kebun orang. Saya punya tong banyak. Dia orang kata kau ni nak jual barang, bukan saya nak jual barang. Aku nak mudahkan korang kalau air tak ada. Jadi saya 10 tong ni, Stok ada dah air. saya tu 10 kalau tong air ni tak kalau ada. 3 hari tak ada air Sabas, saya tak ada masalah. Berapa orang pekerja abang? Keseluruhan 12. 12 orang. Berapa orang tempatan, berapa orang? Orang tempatan cuma bawa air lah je. Oh, yang lain semua orang luar. Lain semua orang Bangladesh dengan Indonesia. Dia tak masalah kan. Yang air takungan ni contoh macam air pahit, Ha? air sungai, kemudian air kolam. Okey, kalau air kolam kita kena jaga pH dia. Air ni tak boleh, yang ni pH ni tanah gambut, air longkang ni dia punya pH 4, 3. Tinggi ya? Tak boleh. Tinggi ya? Rendah ni Rendah. basic. Sungai jernih tak masalah. Air sungai ni jernih boleh, tapi kadang-kadang dia punya pH tu sampai 9. Kalau kita rawat 8. air tu Boleh. kalau kita Air rawat sungai yang dekat Pahang saya pernah suruh rawat pakai bacillus. Dia dah ambil air sungai tu, sungai jernih tapi dia punya pH 9. Dia dah masukkan dalam tong besar macam dia buat kolah besar, masukkan bacillus. Besoknya baru boleh pakai jadi 665. Bila tak boleh buat. Tinggi sangat. Tak boleh, dia tak boleh. Dia tak nombor boleh serap nombor pH untuk rawatan air 6 tu hingga 7. 6 yang 7 lah. Bayangkan dia tak boleh buat apa. Kalau lebih tu tak boleh juga pH. Tak boleh. Dia kena 6 7. Oh, dua tu Kalau rendah dia tak boleh serap kalsium. Dia tak boleh serap ferrum. Kalau dia tinggi, pH tinggi, dia tak boleh serap potasium, dia tak boleh serap mangan, Zn semua. Dia ada tu. Yang Semua paling dia- cantik 67. Untuk stabilkan pH tadi itulah bacillus je. Itu hari masa banjir rendam, besoknya cek ni tu 9.5 dia punya pH. Lepas tu bagi Basila cakap ni kalau tak boleh selamat juga cabut. Saya bagi Basila pokok hijau balik 2 hari. Lepas tu untuk dia punya topik ni, Ha? berapa kali penggunaan dia? Saya tak pernah tukar. Pernah juga. Biasa Top up je lah. lepas top up je. Lepas 3 kali kita akan keluarkan, masukkan balik. Tak cukup top up. Sampai 3 kali. Sebab saya pakai Bacillus. Saya tak pernah tukar. Tu orang pernah fight dengan saya. Dia pakai sabuk baru, tanam cili, saya pakai sabuk lama. Tapi saya rawat dengan Bacillus. Hasil sama je. Dah rawat dia mandikan je lah. Saya drip masuk dalam tangki tu. Bagi air je. Satu tong 5 liter, Ha. masuk dalam 600 gallon. Saya drip untuk 1500. Settle. Untuk berapa hari tu? kena keluarkan balik Seminggu semua. sebelum tanam. Seminggu lah. Betul, biasanya kita akan gaul-gaul je. Tapi kalau lepas 3 kali tanam, kita keluarkan. Gaul dekat luar, masuk balik. Masuk balik. Yang kali ketiga tu memang kena kerja lebih lah. Dolomite perlu. Dolomite tak bagus. Oh, dolomite tak bagus lah Tak, untuk. dia dolomite untuk tanah okey. Untuk sabut tak bagus. Oh, untuk sabut tak boleh. Lebih Bacillus je. Okey. Dolomite ni semua saya pernah pakai. Bukan tak pernah. Sebab tu saya cakap tak bagus, bukan tak bagus apa. Bila kita masukkan dolomite dalam ni, kalsium tu susah nak hilang. Bila tinggi kalsium, pH tu akan rendah. Faham? Kalsium yang kita guna ni dalam baja AB, bila kita serap, kita bagi air je dia hilang. Tapi dolomite ni kita bagi air pun dia ada lagi kalsium tu dalam tu. Oh. Dia kalsium magnesium dia tinggi. Jadi bila tinggi dia senang jadi garam. Acid. Bila jadi garam dia berasid. Acid pH dia jadi 3. Ada alat pengukur tak untuk kita tahu? Ada. pH tanah lah. Tadi dekat kedai lah. Kita ada cocok jenis apa? Dia ada jual dia tu kan? Ada yang saya pakai tu jenis Hana 300 lebih. Karena mahal. Mahal. Dia cucuk Dia dalam tu. cocok Yang warna dalam- biru tu lah. Warna biru. Biru tu isi meter. Twitter. Dia warna putih. Air putih satu lah. Putih. Ada yang murah, ada yang saya beli 75 tapi kadang-kadang tak tepat. Saya beli Hana tu 380. Cucuk. Shopee pun tak 400. 400 kan. Dia anak orang biasa pakai tu lah. Yang Saya tepat. pakai tu lah, cucuk je. Yang untuk apa ni? Timun ni dia ada potong-potong ke? Lepas 5 daun macam okey. penikai kan Tak ada. ada. Tak ada. Kalau gantung ada, dia tengok konsep macam mana. Kalau gantung kita kena buang 2 suluh. Kalau bawah ni kita jarang buang suluh. Kita tanam satu. Kalau gantung sebab kita tanam 2. Kita tanam 2 kita kena buang 2 suluh atau 3 suluh. Kalau bawah ni kita jarang tanam 2, kita tanam satu je.
Tak boleh tanam terus. Dia terlalu rimbun nanti. Ini lepas besar macam ni, 2-3 hari tengok dia punya naik laju je. Jadi kalau ubah besok tukar cili, so dia tapak dia mana? Sama. Ada dia punya ni macam? Sama. Tali cili tu saya tarik je tali. Biar je. Yang ni biar je lah. Jari ni biar je. Buat untuk dia tahan. Oh, jadi dia akan besar macam tu. Tak ada masalah. Yang pakai tanah yang sama. Tanah yang sama. Cantik. Merawat tanah. Kan? Ini nanti start petik saya akan semai cili. Oh, tak betul semua cili. Sebab cili 30 hari. Bersih-bersih kan, masuk je cili. Tak ada masalah. Sekali musim je lah. Ni. Sekali musim. Sekali musim buang. Ini tak, ini dah kali ketiga. Kali ketiga ni saya takkan tanam timun lagi. Tiga tadi. Kali keempat ni saya tanam cili. Lepas tu habis cili saya tanam timun balik 3 kali. Main dua tu ya? Dua tu je. Peria yang kebun saya gantung. Peria bangla. Peria bangla. Kalau cili, diorang juga air petik ni. Dia peria. Kalau petik nanti cili mesti ada kebun saya lain bawa ke sini. Kebun lain kadang-kadang dia habis. Dia tak payah kerja, baru tanam pokok kecil. Saya akan bawa ke sini. Dia macam tu, pusing-pusing je. Orang kampung buat part time ada. Orang kampung tak ada. Ada ya. Ni kayu resak ni. Ni dah 6 tahun steady je. 6 tahun lah. Kayu resak dia tahan. Kayu resak. Tapi mahal. Dia terus beli seketul macam ni lah, siap lah. Tak adalah, kita beli yang panjang. Beli yang apa dia panggil tu. Dia bandelnya kita beli. Baru murah sikit. Kalau pakai tu kan bersih lah. Si channel boleh. Saya nak buat para ni. Sekejap lagi saya nak buat para pakai si channel. Channel semua. Sebab nak elakkan banjir. Pasal ni lah, dah pasal ni. Dia buat ni saya jadi masalah. Tak, sini tak ada rekod banjir. Tak, saya bila pakai si channel, saya pakai para. Pakai para. Saya buat tinggi macam ni. Tengok timun 10 kilo tak mati. Tapi polybag dia jadi kurang lah. Mungkin 4,000 polybag je. Tapi kalau 10 kilo, saya ada keputusan. Boleh, tak ada masalah. Terus tanam balik. Bila kita semai, okay, bila kita tanam biji dekat polybag, kita kena semai 3-4 tray serentak. 3-4 tray. Sebab ada yang tak tumbuh, kita terus tanam. Bau sama. Yelah, backup. Yes. Panas. Dulu saya buat 2 hektar ni 130. Daripada bersih tanah 2 hektar ya, sini 6,000. Lepas tu sewa kita kena masuk permulaan sewa. Ni sewa 600, 1,800. Dah 6,000, dah 8,000 lebih. Lepas tu buat rumah ni. Buat pondok ni saya habis 12,000. Pondok ni. Pondok ni hampir 12,000. Kali dengan aksesori dalam tu lah. Dengan sini lepas tu beli barang-barang apa sistem ni 2,000 masuk gantung. Saya buat dekat 80,000 lah. Ada masa abang tubuhkan ni ada buat pinjaman ke? Tak ada. Tak ada, memang hasil. Saya daripada hasil kebun lain saya tambah. Itu permulaan dulu kan saya cerita. Awal-awal dulu saya dapat rentak, dapat 38,000 tanam cili. Lepas tu saya tepikan 20,000, 18,000 tu bayar gaji apa, sendiri punya gaji apa. Lepas tu kali kedua kan saya tanam melon, saya dapat 23,000. 13,000 tu kos, 10,000 asing. Itu yang bila saya tepikan tu saya buka kebun baru. Modal asal je Mula-mula 30. Okey, modal saya dulu awal-awal buka kebun 3,000 polybag, lebih kurang 35,000. tu asal je lah. Semua siap masa tu. Tapi masa tu pondok kecil je. Pasal tak ada pekerja, saya jaga sendiri. Pondok satu je. Rumah apa? Rumah pam tu pun tak ada. Saya tutup aja masa tu jam. Lala saya beli kemah. Bila tak ada tudung ni, dalam dia berlumut. Berlumut hijau. Jadi saya kena buat ni, lala saya pakai kemah je permulaan dulu kan awal-awal saya buka kebun. Saya pernah cerita saya jatuh berniaga, tak ada duit. Saya buka kebun tu, saya berhijrah, saya pinjam kakak, pinjam abah, pinjam abang. Semua duit pinjam 35,000. Setahun tu tak boleh bayar, memang kena hina selalu lah. Standard. Itu pengalaman saya. Sebab meminjam,
Saya dah jatuh, bankrupt. Insolvensi semua bank kasih, tak ada apa. Buat tak jadi. Buat tak jadi, tak boleh. Lala tak putus asa, buat juga. Dah tak ada jalan lain. Saya pernah duduk kebun. Tapi kebun tu tuan tanah dah ambil balik. Saya besarkan anak 4 orang. Dekat dalam kebun. Pagi hantar anak, petang sampai malam racun. Hantar hasil sendiri naik motor. Sampai aksiden. Saya koma 2 hari. Anak saya nasib baik tak apa-apa. Bawa. Hantar timun ni pasal. Dengan dulu bukan timun, dulu hantar cili. Itu permulaannya lah, memang zero. Bodoh, pinjam sana pinjam sini, memang kena ini lah. Ada kursus ke? Itulah saya cakap tadi. Saya pernah, bila saya jumpa sipu saya, kursus lah dengan dia. Dia buka kursus, bila saya belajar, tu yang saya boleh dapat ilmu tu. Tapi sekarang ni, orang suruh saya buat kursus, saya tak buat. Saya panggil orang nak datang, saya ajar tu hari. Free je, tak ada masalah. Ada orang datang ni seminggu, bekerja kat kebun saya, balik buat kebun. Tak ada masalah. Ada orang saya nak ni, itu hari lah saya buat dekat Sungai Besi, Pusat Zakat ni 15,000 polybag, para. 2 minggu dia ikut saya. Pasal dia nak buka kebun, dia kursus dengan saya sambil kerja lah. Saya nak bayar gaji pun dia tak nak. Daripada awal buat para tu dia dah belajar, dah tahu. Dah boleh balik buat sendiri lah, balik buat sendiri. Pasang tangki, dia si hantar gambar kat saya pasang tangki dah Pandai ya. Apa kita nak pening kan. Semua menjadi. Itu saya ajak free je. Itu siap saya nak bagi upah, dia tak nak. Pasal dia nolong semua kan. Nolong motong apa si channel tu. Tapi pasal dia nak ilmu, dia kata dia tak nak duit. Saya cakap okey, tak pulang. Kalau nak gaji saya bagi. Sebab dia punya kerja dah macam kita juga kontrak dia. Kita pun malu sebenarnya. Dia dah tolong, tapi dia tak nak, dia kata nak ilmu. Dia kata ilmu ni tak ternilai dengan gaji tu. Dia kata kalau bos bayar gaji tu, sepatut dia yang kena lagi bayar, dia kata ilmu tu. Saya cakap okey lah, pulang. Janji halal, masing-masing halal sudah. Ilmu saya memang halalkan lah. Sebab saya memang ajar orang tak ni. Cuma kalau jabatan panggil saya untuk mengajar, baru saya pergi. Pasal free. Jabatan bayar saya tak apa. Orang yang datang dekat jabatan tu kan khusus dengan jabatan pertanian kan free. Macam tu lah. Ataupun Perhebat panggil saya. Ada orang ni khusus. Saya mengajar dekat, contohnya saya mengajar dekat PD, mengajar dekat Ipoh. Ada Perhebat, tu saya pergi. Perhebat bayar saya. Yang peserta ni tak kena bayar. Itu saya okey. Niat saya daripada dulu macam tu. Saya tak nak buat khusus berbayar. Banyak je orang buat, 250. Saya tak. Selain pertanian, ada buat penternakan? Tak. Saya buat pertanian je. Itu pun tak terkejar. Nak jaga anak 12 pun. Ini dia. Saya cakap terang pengalaman saya. Masa saya cerai dulu, yang pertama, dia sakit. Bila saya bercerai, anak semua saya jaga. Betul, isteri saya dulu dia belajar, sambung belajar. Pergilah saya jaga. Saya jaga anak dekat kebun. Hari-hari saya masak. Kalau tanya anak saya sampai sekarang, masak apa paling sedap? Apa masak? Nasi goreng terung. Saya tanam terung, nasi goreng. Saya tanam terung, saya tanam bendi. Nasi goreng bendi. Asyik masak nasi goreng dia hari-hari. Tapi itu kelebihan Allah bagi. Saya masak mesti habis dia makan. Anak 4 masa saya jaga. Kecil-kecil lagi tau. Masa tu anak saya pertama 12 tahun. Kedua 10, ketiga 7, keempat baru 3 tahun. Saya jaga sendiri dekat kebun. Saya duduk tidur kat kebun. Rumah dah kena lelong. Itu pengalaman pengalaman. Kebun sini ya? Tak, kebun dia dah diambil alih. Pasal dah 16 tahun kan kebun tu. Tuan tanah dah buat rumah sekarang. Itulah yang pengalaman Jom kita. Okey. Cepat. Ada lagi? Aja. Ada lagi. Mana kita
PM ah. Itulah ini pengalaman. Kalau pokok macam agak-agak nak mati, bukan mestinya dia akan terus mati. Sebab kalau saya cabut, mungkin saya kena semai balik, kena apa balik. Ini mungkin biasa saya dekat sini 7,000, saya boleh dapat 30 tan. Tapi kali ni dengan pokok macam ni tak dapat, tapi mungkin 20 tan boleh dapat. Dia akan turun 10 tan, tapi tak apa. Kalau dengan harga RM2 saya masih boleh dapat 40,000. Kita dah bajet RM1 tadi kan? Kalau 20 tan dapat sini pun saya masih boleh cover lagi. Dia macam tu. Bang, kalau macam ni, sebelah Peria, sebelah Timun boleh? Tak berapa cantik. Bendi kurang bang. Ha? Bendi. Bendi tak boleh tanam polybag. Oh, tak boleh. Tanam. Dia kena tanam. Sebab bendi ni akan tunjang dia tajam. Dia akan tembus bawah polybag tu. Tajam. Saya pernah tanam, dia punya air kuat. Ya. Dalam polybag tak boleh. Penggajian ada penggajian. Bersih. Diorang ni awal-awal datang tak mandi. Lepas tu sampah ni main. Okey dah. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Saya cuba Yang nak ladang. adjustkan sedikit tu keluar. Okey. thank you bos. Alright. Okey. Terima kasih. Sudi datang. Okey, sekarang ni geng kita balik. Okey, habis lawatan untuk setakat ni. Untuk geng-geng pelatih berhebat bagian PKS. Okey, ni tadi mitigasi timun. Mitigasi timun Bos Kero Kero Bos. Hari ni kita dah sampai dekat Perhebat Sungai Buloh dan baja-baja yang telah beli tadi. So terima kasih, dan inilah untuk lawatan yang pertama ulungnya. Okay, right.